Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 4 KSSM. Kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, dalam bab 8 ni ada dua subtopik ataupun standard kandungan utama. Yang pertama kita panggil serakan, yang kedua kita panggil sukatan serakan. Okey, baik. Untuk video kali ini cikgu nak sentuh yang pertama, iaitu serakan. Baik. Okey, kita pergi kepada maslahat bab. Kenapa kita belajar bab ni, apa kepentingannya, apa kegunaan dia, aplikasi dia dalam kehidupan seharian ataupun bidang kerjaya. Okey, baik. Statistik membantu manusia untuk membuat kajian secara efektif, membina kemahiran berfikir secara kritis dan analitis, serta memudahkan seseorang membuat keputusan yang tepat dengan berpandukan data. Sehubungan dengan itu, penguasaan ilmu statistik membolehkan kita untuk melakukan penambahbaikan secara berfokus serta membuat ramalan atau andaian secara berasas. Kemahiran ini sudah tentu amat penting dalam dunia kerjaya dan kehidupan seharian. Okey, penting dia punya aplikasi tu dalam bidang kerjaya dan kehidupan seharian. Baik. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu nak masuk terus kepada subtopik 8.1, serakan. Okey, para pelajar boleh rujuk muka surat, buku teks muka surat 212 tu, bermula muka surat 212, okey, sehingga 218 untuk video kali ini. Okey, baik. Apakah maksud serakan? Okey. Jadi standard pembelajarannya menerangkan maksud serakan ni. Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan sebaliknya. Sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif seperti julat, julat antara kuartil, varians dan sisihan piawai. Baik. Kita pergi kepada rangsangan minda 1. Okey, tujuan dia menerangkan maksud serakan. Langkah-langkah dia, yang pertama, bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, dengan kaedah temu bual, dapatkan maklumat berkenaan saiz kasut yang dipakai oleh kawan-kawan di sekolah anda. Dapatkan sekurang-kurangnya 20 data. Yang ketiga, dengan menggunakan hamparan elektronik, bina satu jadual bagi maklumat yang diperoleh. Okey, saiz kasut dengan bilangan murid tu. Katakan saiz kasut tu 5 hingga 10. Yang keempat, lengkapkan jadual kekerapan dalam hamparan elektronik. Okey, seperti gambar rajah ni. Yang kelima, dengan menggunakan hamparan elektronik yang sama atau secara manual, bina carta berikut. Yang pertama, plot titik. Yang keduanya, plot batang dan daun. Yang keenam, cetak dan pamerkan hasil kumpulan anda di sudut matematik. Okey, baik. Untuk membuat kata perwakilan data ni, ada dua perkara yang kita perlu tekankan. Yang pertama, skala yang digunakan dalam perwakilan mesti seragam dan bermula daripada kosong. Yang kedua, data yang dipaparkan mesti tepat. Okay, langkah ketujuh, melalui aktiviti galeri jelajah minda ataupun gallery walk, dapatkan maklumat daripada kumpulan lain dan lekapkan jadual di bawah.
Jadi contohnya ada 7 kumpulan. Okey, saiz kasut tu kita tengok saiz terbesar dan saiz terkecil setiap kumpulan tu dan beza saiz. Okey, untuk setiap kumpulan tu. Jadi pembincangan je kat sini, berdasarkan jadual kekerapan kumpulan anda pada langkah 7 ni. Yang pertama, nyatakan sama ada beza saiz kasut setiap kumpulan sama atau tidak. Yang kedua, bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan dalam saiz kasut itu. Okay. Hasil daripada aktiviti rangsangan minda 1 tadi itu didapati bahawa taburan data adalah berbeza. Bagi melihat serakan bagi suatu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan bahawa data diserak lebih luas. Begitu jugalah keadaan yang sebaliknya. Okay, kita tengok contoh. Contoh 1 ni. Okay, A dengan B. Okay, yang A itu jadual menunjukkan jisim dalam kg bagi 20 orang murid. Okay, 20 orang murid ni dia punya jisim. Okay, yang berselerak dalam tu. Nyatakan beza jisim dalam kg bagi murid-murid ini. Okay, baik. Beza jisim maksudnya kita tengok jisim terbesar dengan jisim terkecil. Kita jisim terbesar tolak jisim terkecil, dapat beza adalah. B, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm, sampel beberapa jenis serangga. Okay. Zon informasi ini, cerapan merupakan data atau dapatan yang diperoleh daripada sesuatu pemerhatian. Jadi jawab penyelesaian untuk yang A ni, jisim terbesar dalam ni kita tengok 79 kg. Jisim terkecil 47 kg. Jadi beza jisim terbesar 79 kg tolak jisim terkecil 47 kg sama dengan 32 kg. Okay. Yang B tu pun sama cara dia, kita tengok panjang serangga terpanjang. Dekat sini bacaan dia 6.8 cm. Dan panjang serangga terpendek bacaan dia dekat sini 3.1 cm. Jadi beza saiz dia tu 6.8 cm tolak 3.1 cm. Jawapan dia 3.7 cm. Selesai untuk contoh 1. Pergi kepada muka surat seterusnya 214 tu. Ada praktiskan diri 8.1a tu. Okey, para pelajar boleh buat praktiskan diri ni. Okey, kaedah sama aja. Okey, contoh kita tengoklah, kita pergi tengok. Nombor 1, suatu kajian tentang takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia yang telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Okey. Ini takat didih. Baik, A, tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Jadi suhu terendah berapa? 45. Jadi suhu tertinggi 150. Jadi B itu tentukan beza antara suhu tertinggi dengan suhu terendah. Okey. Suhu terendah 45 darjah Celsius, suhu tertinggi 150 darjah. Jadi beza antara suhu tertinggi dengan suhu terendah 150 tolak 45, 105 darjah lah beza suhu. Nombor 2, tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada suatu hari tertentu dicatatkan seperti yang berikut. Okey. Ini data dia. Didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis dalam bentuk okey, P, tengah-tengah dia masa tu, yang paling maksimum Q. Nyatakan nilai P dan Q. Jadi kat sini P adalah masa yang paling sedikit, Q adalah masa yang paling banyak. Maksudnya minimum, P tu minimum, Q tu maksimum. Jadi kita tengok dalam data ni, yang mana minimum? Berapa nilai minimum? Paling kecil. 30.
Q tu yang paling besar. Kita tengok nilai yang paling besar. Okay, 120. Okay. Jadi P jawapan dia 30, Q 120. Itu saja. Okay, baik. Nombor 3. Rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam cm beberapa jenis sampel daun. Apakah beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek? Jadi kita tengok sampel daun terpanjang ni berapa bacaan? 16.4 yang terpanjang. Yang paling pendek 14.1. Jadi beza panjang 16.4 tolak 14.1 dapat 2.3 beza dia. Itu saja. Okey. Selesailah untuk praktiskan diri 8.1A tu. Okey, baik. Kita masuk kepada standard pembelajaran yang seterusnya. Membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan plot titik? Baik. Plot batang dan daun merupakan satu cara untuk menunjukkan taburan suatu set data. Melalui plot batang dan daun, kita dapat melihat sama ada data adalah cenderung kepada satu nilai atau nilai yang manakah yang paling kerap muncul atau data manakah yang paling kurang muncul. Baik. Kita pergi satu persatu. Apakah langkah-langkah untuk memplot batang dan daun? Sebagai contoh. Rajah di bawah menunjukkan markah yang diperoleh sekumpulan 36 orang murid dalam suatu ujian prinsip perakaunan. Okay, ini markah-markah dia ni. Bermula paling rendah tu 27, dia naik. Kalau kamu tengok kat sini, yang paling tinggi 54. Okay, dia susun cantik dah kat sini. Senang kita nak susun dia punya data tu. Okey, baik. Jika data ini tidak disusun dalam bentuk jadual, maka kita tidak dapat melihat serakannya dengan serta-merta. Kita tetapkan nilai puluh sebagai batang dan nilai sar sebagai daun untuk memplot batang dan daun bagi data yang diberikan. Okey, macam ni. Okey. Yang batang ni mewakili nilai puluh, daun mewakili nilai sar. Contoh kat sini, 2 ni adalah 20. Okey, 7 dengan 9 ni maksudnya 27, 29. Macam tu. Yang ni untuk 30, maksudnya 31 sehingga 39. Kalau kita perhatikan kat sini, 31, 32, 34, 5 tu 2 kali. Maksudnya ada 35 tu ada 2 kali. 7 tu ada 2 kali, maksudnya 37 tu ada 2 kali. 8 tu ada 2 kali, maksudnya 38 tu ada 2 kali. Sama juga konsep-konsep untuk yang 40 hingga 49 ni. Kalau ada kosong 2 kali, 40 tu ada 2 kali dekat data tu. Kalau ada 3 kali, 4 kali, maksudnya 40, contoh 42 ni. 1, 2, 3, 4. Maksudnya 42 tu ada 4 orang kat situ. Okay, 4 kali. 4 orang murid yang dapat 42 markah. Okay, dan begitulah seterusnya. Okay. Ni kan kunci dia. Kalau 27, 27. Kalau 54, 54. Macam tu lah. Cara kita nak plotkan batang dan daun. Baik, daripada jadual batang dan daun ini kita perhatikan bahawa markah paling kerap muncul adalah dalam julat 40 hingga 49 yang paling banyak ni. Okey. Baik. Selesai untuk plot batang dan daun. Okey. Jadi zon informasi ni penting juga. Digit daun disusun dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ya, kita mula kali kat sini paling rendah 27. Jadi kita kena susun yang 20 tu yang atas sekali. Okey, lepas tu kita susun, lepas habis 20 yang 20 lebih ni masuk kepada 30 baru kita masuk 3. Lepas tu masuk kepada 4, masuk kepada 5. Ikut urutan susunan dia tu. Okey, daripada terkecil hingga terbesar. Baik. Kita masuk yang kedua, apakah yang anda faham tentang plot titik? Plot titik ialah carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot dengan menggunakan skala seragam. Setiap titik mewakili satu cerapan.
Okey, data berikut menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan 20 orang murid dalam kuis biologi. Okey, ini markah-markah dia, ada yang kosong. Okey, yang ni dia tak susun, maksudnya dia terabur. Kita kena pasti dah susun balik. Raja di bawah menunjukkan plot titik untuk data di atas. Setiap titik mewakili satu cerapan. Okey, daripada data ni kita plotkan titik itu. Setiap markah ni daripada kosong, paling kecil kosong, yang paling besar tu 8. Kita tentukan dulu yang mana paling kecil, paling rendah, paling besar, yang paling tinggi tu. Jadi kat sini hasil dia markah kosong ada 2. Kita tandakan 2 titik. Markah 1 ada seorang. Markah 2, 2 orang. Markah 3, 3 orang. Markah 4, 5, 6 ada 2 orang setiap tu. Markah yang dapat 7 markah 4 orang, 8 markah 2 orang. Okey. Itu cara kita plot. Okey, jadi zon informasi dia kata plot titik sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Kalau bilangan cerapan tu maksudnya markah yang kecil dengan markah yang paling tinggi itu tak jauh beza lah. Maksudnya skala kecil bolehlah kita buat plot titik. Okay, kalau orang kata bilangan cerapan tu terlalu ramai tak sesuai lah. Dalam plot titik di atas, cerapan yang paling tinggi ialah 8. Ya, betul. Cerapan paling rendah ialah 0. Paling banyak murid memperoleh skor 7 tu paling ramai. Okay, 4 orang. Okay, selesai untuk plot titik tadi. Kita masuk kepada muka surat seterusnya. 216. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir serakan 2 set data berdasarkan plot batang dan daun? Okey, aktiviti rangsangan minda 2. Tujuan membandingkan dan mentafsir serakan 2 set data berdasarkan plot batang dan daun. Langkah-langkah. Okey, yang pertama bahagikan murid kepada beberapa kumpulan yang sesuai. Yang kedua, data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan April dan Mei. Okey, ni markah-markah dia dah susun cantik lah, senang kita nak buat plot batang daun tu. Okey. Berbezalah markah bulan April dengan Mei tu. Yang ketiga, lengkapkan plot batang dan daun di bawah. Jadi kena lengkapkan kat sini. Okey. Jadi kena susunlah contoh kat sini. Okey, markah bulan April ni 32, lepas tu 35 ada 2 kali, lepas tu 39 ada sekali. Lepas tu kita sambunglah, sambung. Orang kata habis 30 lebih masuk kepada 40 lebih pula. 41 ada 1, 42 ada 1, 43 ada 2. Kita sambung kat sini. Okey, sampai habis yang 40 lebih masuk pada 50 lebih, habis 50 lebih masuk 60 lebih. Okey. Lepas tu kalau ada 70 lebih, 70 lebih. Tapi kita tengok kat sini markah bulan April yang 70 lebih tak ada. Dia sampai 61 paling tinggi. Okey, markah bulan April ni bermula 34. Okey, lepas tu 38 dan seterusnya. Okey, cara plot batang dan daun kita dah cerita sebelum ni. Dan bulan Mei ni kita tengok markah dia ada yang 70 lebih. Okey, sampai 77. Maksudnya bulan Mei ni lebih peningkatan pelajar tu lebih meningkat dia punya prestasi. Perbincangan plot batang dan daun di atas. Ujian manakah yang menunjukkan pencapaian yang lebih baik? Berikan justifikasi anda. Kalau kita tengok data, kita dah nampak dah. Okay, markah yang tinggi tu pada bulan Mei tu ada yang 70 lebih. Bulan April yang tak ada 70 lebih. Jadi bulan Mei ni lebih baiklah pencapaian kalau kita tengok secara data. Kalau tengok plot batang dan daun pun kita boleh tengok. Okay. Hasil daripada rangsangan minda 2 didapati bahawa pencapaian ujian bulan Mei adalah lebih baik kerana ramai murid mendapat markah tinggi iaitu 70 lebih tu dalam ujian tersebut berbanding dengan ujian bulan April. Secara generalisasi secara umumnya, apabila 2 set data diplot dengan menggunakan plot batang dan daun, kita boleh membandingkan corak kedua-dua plot berkenaan. Okey. Baik. Sambung lagi muka surat 217. Bagaimanakah anda membandingkan dan mentafsir 2 set data berdasarkan plot titik? Okey, yang tadi itu kita banding menggunakan plot batang dan daun. Yang ni kita bandingkan guna plot titik. Melalui plot titik kita boleh membandingkan dan mentafsir bentuk, serakan titik, kekerapan serta cerapan yang tertumpu di kiri atau di kanan bagi 2 set data. Contoh 2 tu kita tengok.
Okey, satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan di SMK Bestari bersempena dengan Minggu Sains dan Matematik. 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Rajah di bawah menunjukkan 2 set plot titik bagi skor yang diperoleh murid-murid ini. Jadi kita tengok ada 2 plot titik kat sini. Yang atas ni plot titik untuk skor dalam kuis sains. Yang bawah ni plot titik untuk skor dalam kuis matematik. Okey, berdasarkan plot titik ni ada beberapa soalan yang kita perlu jawab. Okey, A. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Okey, baik. Cuba tengok kat sini. Kalau skor kuis sains ni kita tengok paling rendah 8, paling tinggi 15. Maksudnya beza dia tu 15 tolak 8, 7. Kalau yang kuis matematik ni skor dia paling rendah 9, paling tinggi 15. Okay, 15 tolak 9, 6. Jadi yang mana yang paling tinggi beza? Okay, jadi skor dalam kuis sains ni lebih besar dia punya beza markah, jadi serakan dia lebih besar lah. Itu kita punya pandangan awal lah. Kita tak tengok lagi penyelesaian kat bawah tu. Okay. Baik, kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Yang kuis sains tadi lah. Beza cerapan tu, markah tertinggi, markah terendah. C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? Okay, kalau kita tengok kat sini, kuis sains dengan kuis matematik, yang mana yang kata dia punya taburan tu banyak sebelah kanan? Belah kanan lebih baik. Kalau taburan banyak belah kiri, pencapaian kurang lah, kurang baik lah. Jadi kat sini kita tengok matematik lebih baik lah pencapaian kat sini, taburan dia banyak belah kanan. Jadi itulah penyelesaian dia seperti yang kita bincang tadi. Serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Betul. B. Kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Ya, kita dah bincang tadi. Skor kuis matematik lebih baik okay, kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan plot titik. Itu dia punya jawapan. Okay. Selesai yang tu. Jadi pada muka surat 218 ni ada praktis sendiri 8.1b. Okay, para pelajar nak lebih tahu, lebih faham, lebih mahir berkaitan dengan serakan ni. Okay, boleh cuba buat yang ni dan jawapan boleh rujuk di bahagian jawapan di belakang buku teks ni. Okay, cikgu tak nak sentuh sangat yang ni sebab kita akan masuk kepada pentaksiran bilik darjah dalam buku modul aktiviti mesra digital pada video akan datang ni. Okay. Selepas video ni terus menonton video pentaksiran bilik darjah selepas ini. Okey, itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik pertama 8.1 serakan di bawah bab 8 sukatan serakan data tak terkumpul untuk subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.